لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, para saf kepimpinan karya, para saf kepimpinan masjid, para alim, para guru, para asatiz wa asatidat, seterusnya hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan kasih sayangnya pada hari ini kita bersua lagi di dalam membincangkan tafsir Al-Quran Suratul Baqarah berpandukan kitab tafsir pimpinan Ar-Rahman kepada pengertian Al-Quran. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan sama-sama melihat pada membincangkan surah Al-Baqarah ayat ke-52 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Maksudnya qala rabbi shrah sadri wa yassir. Kemudian sesudah itu kami maafkan kesalahan kamu supaya kamu bersyukur. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabarnya semua? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hari ini kita sampai ke ayat yang ke-52 dalam suratul Baqarah. Apa Allah kata? Kemudian kami memaafkan kesalahan kamu dan supaya kamu menjadi orang yang bersyukur. Allah masih lagi menceritakan tentang perihal orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni seperti mana yang kita dah tahu, dia sebenarnya bukan orang Yahudi lah, kita sebut Bani Israel. Macam yang kita dah sedia maklum, Bani Israel ni telah diselamatkan oleh Nabi Musa AS. Diselamatkan keluar daripada cengkaman orang-orang Kipti, cengkaman Fir'aun, keluar daripada kehambaan, lalu jalan Jordan, Laut Aqabah, kemudian lepas ke Jordan. Okey. Bila mereka di sana sampai dekat situ, waktu perjalanan mereka ni nak menuju ke tempat yang dijanjikan, orang-orang Yahudi ni nampak perkampungan-perkampungan orang kafirun. Bila dia tengok, nampak orang-orang kampung ni sembah berhala. Jalan lagi nampak orang kampung ni sembah berhala. Jadi mereka ni masing-masing berfikirlah, bersembang-sembang,
Kan bagus kalau Tuhan kita ni pun nampak bentuk tubuhnya macam Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir tu, orang Yahudi. Ikutlah orang Yahudi ni, ikutlah Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa diperintahkan oleh Allah naik ke atas bukit, tunggu dekat atas bukit selama 40 hari. Dalam masa 40 hari itu, orang-orang Yahudi dia mula gelisah. Sebab apa? Nabi dia naik atas bukit, tinggalkan mereka. Jadi mereka ni anggap yang Nabi Musa ni dah mati. Nabi Musa tu dah meninggal dunia atas bukit, tak balik dah. Timbullah seorang lelaki, berdiri di halayak ramai. Kemudian dia mengatakan bahawa namanya adalah Musa. Apa maksudnya? Kita tengok ya. Orang Yahudi ada 660,000, ramainya. Jadi 600,000 orang ni, zaman dulu, zaman sekarang kita ada TV. Ada TV, kita boleh nampak kat luar tu ada apa. Kalau ada ayam lalu, kita nampak ayam lalu. Nampak budak lalu pakai baju merah contohnya, kita nampak ikut TV. Ini contoh ya. Tapi zaman dulu TV enggak ada, kamera CCTV tak ada. Jadi kena orang yang ke belakang 600,000, bukan sikit, sampai ke belakang. Bila Nabi Musa bercakap di depan, dia pun tak dengar apa Nabi Musa cakap. Dia pun tak nampak apa Nabi Musa, macam mana muka Nabi Musa. Sebab apa? Sebab dia jauh ke belakang. Contoh contoh. Macam mana kita nak kenal, contoh Ustaz Azhar Idrus contohnya. Kita tak kenal dia. Sebab apa? Sebab tak adanya internet, tak adanya TV. Tapi sekarang kita kenal dia. Sebab apa? Kuliah-kuliahnya masuk dalam TV, masuk dalam YouTube. Jadi kita boleh nampak. Zaman dulu tak tahu pun. Dia orang ikut je. Nabi Musa tu macam mana tak tahu. Tiba-tiba bila Nabi Musa dekat atas bukit, bangkitlah seorang lelaki pemberani. Dia pun kata apa? Jangan takut, jangan gentar wahai orang-orang Yahudi, orang Bani Israel. Sesungguhnya akulah Musa. Akulah Musa. Sedangkan Musa dekat atas bukit. Siapa dia ni yang mengaku sebagai Musa ni? Nama dia ialah Musa bin Zafar. Musa juga. Dia tak tipu. Memang nama dia Musa. Akulah Musa. Tapi bukan Nabi Musa. Dia Musa bin Zafar. Nabi Musa ialah Musa bin Imran. Lain. Jadi orang-orang yang tak pernah nampak Nabi Musa, dia pun cakap, oh itu rupanya Nabi Musa, baru tahu. Jadi dia pun cakap, Musa bin Zafar ni pun cakap, dia kata apa? Kita akan membina Tuhan. Lebih kurang lah. Jadi macam yang tuan-tuan pelajari, dia inilah yang memperkenalkan kepada orang-orang Bani Israel tentang satu patung berhala namanya Al-Ijl. Apa Al-Ijl? Patung anak lembu. Kisah ini bukan dalam Quran je. Kisah ini juga dirakamkan di dalam kitab Bible. Ni kitab Bible ni pun dah cerita. Pada siapa yang ada Bible boleh cek Exodus, contoh kat rumah dia boring-boring cek. Tajuknya ialah kitab The Book of Exodus chapter 32. Surah Exodus ni apa? Surah Pengeluaran juzuk yang ke-32. Dia sebut now when the people saw that Moses delayed coming down from the mountain. Apabila orang-orang Bani Israel ni sedar
Nabi Musa ni lambat turunnya. The people gathered together to Aaron. Jadi orang Yahudi ni semua berkumpul dekat Nabi Harun. Ini Bible punya cerita. Jangan percaya. Jangan percaya bulat-bulat. Mereka berjumpa dengan Nabi Harun berkumpul and said to him, "Come, make us God that shall go before us. For as for this Moses, the man who brought up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him." Dia orang cakap apa? Wahai Harun. Ini Bible ni, jahatnya Bible. Dia kata apa? Wahai Harun, Nabi Musa delay, dia tak turun lama dah. Tolonglah, jadikanlah kami sesuatu yang kami boleh anggap sebagai Tuhan. Apa dia sambung? And Aaron said to them, break off the golden earring which are in the ears of your wives, your sons and your daughter, and bring them to me. Ambil ni emas-emas, ambil anting-anting, ambil cincin yang dipakai oleh anak perempuan kamu dan isteri kamu, ambil sini. So all the people broke off the golden earring which were in their ears and brought them to Aaron. Mereka pun ambil emas-emas ni bagi kepada Harun. And he received the gold from their hands, and he fashioned it with an engraving tool and made a molded calf. Ni Bible punya jahat. Dia kata apa? Siapa yang buat patung berhala, orang Yahudi sembah tu, Bani Israel sembah tu, dia kata apa? Yang sembah, yang cipta patung berhala tersebut ialah Nabi Harun. Sedangkan Allah kata dia bukan Harun. Sebab apa? Bila kita fikir secara logik, Harun ni adalah saudara kepada Nabi Musa. Dia mengeluarkan orang Yahudi dengan lafaz Allah. Dialah yang mengajak orang Yahudi supaya sembah Allah. Tiba-tiba dalam Bible kata dialah yang mencipta patung emas, patung lembu. Logik ke tak logik? Tak logik lah. Tuan-tuan solat dekat masjid setiap hari, setiap waktu. Tiba-tiba bila keluar daripada masjid, tuan-tuan pun cakap apa? Tak payah datang masjid, kita sama-sama sembahyang dekat kuil lepas. Logik ke tak logik? Tak logik. Apa nak logiknya? Dah lama dia ni tok imam, lama duduk kat masjid, tiba-tiba bila keluar masjid, tak payahlah datang masjid, jom kita pergi kuil. Ini kan benda yang tak masuk akal. Sama juga dengan keadaan ni. Takkanlah Nabi Harun tu dia nak mencipta lembu, nak menggantikan Allah. Ini benda yang mustahil. Jadi Allah sebut dalam Al-Quran, Allah kata memang ada wujud orang yang buat patung lembu tu, tapi bukan Harun. Namanya siapa? Namanya ialah Samiri. Samiri bukan nama sebenar dia. Samiri adalah nama panggilan bagi Musa bin Zafar. Ya. Jadi siapa dia Samiri? Tengok ni hebatnya Al-Quran, hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah sebut nama dia dengan nama Samiri? Kenapa tak sebut dengan namanya Musa bin Zafar? Kenapa Allah sebut namanya Samiri? Sebab Allah nak bagi tahu yang Musa bin Zafar ni dia bukan daripada kalangan Bani Israel kat situ. Samiri ni adalah pecahan kepada orang Yahudi. Yahudi terbahagi kepada dua. Satu Yahudi Judah, satu lagi namanya Yahudi Shimronim. Yahudi Judah dengan Yahudi Shimronim ni dia tak sama. Dia punya apa ni? Dia punya apa orang kata? Mazhabnya tak sama. Mazhab tak sama. Shimronim adalah Yahudi yang duduk dekat belah atas. Kita
Tengok ini introduction sahaja. Okey, ini peta. Ini Palestin, sini Suria, Syria. Okey, ini Iraq, Jordan. Lebih kurang lah Jordan. Okey. Dulu Palestin ni terbahagi kepada dua. Palestin Utara dengan Palestin Selatan. Tapi kita tak nak cerita yang ni lagi. Kita nak cerita siapa Samiri tu. Kenapa Allah sebut namanya sebagai Samiri? Kenapa dengan Shimronim? Di Syria ada orang Yahudi yang dikenali sebagai Shomronim. Okay. Siapa dia Shomronim? Shomronim adalah orang-orang Samaritan. Dekat sini dulu ada satu negara kerajaan namanya kerajaan Sumeria. Orang yang datang daripada Sumeria disebut sebagai Samiri. Okay, nampak tuan-tuan Jadi Musa bin Zafar, dia memang tak ikut Nabi Musa pun. Sebab dia orang Samaritan. Dia orang belah lain. Jadi orang-orang Samaritan, kerja dia memang menyembah patung. Orang Yahudi mana sembah patung? Mana ada? Yahudi tak sembah patung. Yang sembah patung masa tu ialah geng-geng Samaritan. Mereka menyembah patung namanya Apis. A-P-I-S, Apis. Siapa dia Tuhan Apis? Cek dalam internet nanti, type Tuhan Apis. Tuan-tuan akan jumpa dengan Tuhan mukanya lembu. Sebab itu, bila Musa bin Zafar, dia mencipta patung lembu, orang-orang Yahudi, hari pertama nampak patung lembu tu, 3,000 orang sembah patung. Kalau kita nak fikir, tak logik. Kita solat macam ni, solat kat masjid, tiba-tiba ada orang datang, bawa patung berhala kucing. Lepas tu orang tu kata, inilah Tuhan kita. Tuan-tuan nak percaya tak? Ini Tuhan kita, nak percaya ke? Apa nak percayanya? Takkanlah itu Tuhan. Tapi peliknya orang Yahudi, mereka dah ikut Nabi Musa, mereka dah nampak mukjizat Nabi Musa, mereka dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bila ditunjukkan patung berhala lembu, diorang pun mengaku itulah Tuhan. Kan pelik namanya itu. Macam mana diorang boleh terima bulat-bulat kata itu adalah Tuhan? Sebab memang Yahudi-Yahudi pada waktu itu pernah tok nenek moyangnya menyembah patung berhala lembu. Dalam Bible pula, dalam kitab Torah orang Yahudi, kisah ni disebut sebagai Heta Haegel. Heta Haegel. Boleh tengok nanti siapa kat rumahnya ada kitab Torah Yahudi tu, boleh cek. Mana boleh tahu kan, ada simpan-simpan kitab lama. Tengok ni. Maksudnya apa? Orang Yahudi pun tahu cerita ni. Dia tak kata cerita ni salah. Tak, dia mengakui cerita ni betul. Dalam Al-Quran sebut, dia mengakui cerita ni betul. Kalau dah mengaku ayat dalam Al-Quran tu betul, kenapa tak nak beriman? Dia mengaku. Dalam Bible pun ada sebut. Tadi kita sebut. Dalam kitab Torah pun ada sebut kebenaran kisah tentang Al-Ijl ni. Tapi mereka tak nak ikut. Kenapa? Kita tengok. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Bila Nabi Musa alaihissalam turun daripada bukit, Nabi Musa tengok semua umat yang sedang menyembah patung berhala. Nabi Musa marah, dia cariknya Harun. Mana Harun? Pergi dekat Nabi Harun, dia tariknya janggut Nabi Harun, seret depan orang Yahudi ramai-ramai, Bani Israel. Apa Nabi Harun kata? Disebut dalam kitab Qasasul Anbiya karangan Ibnu Katsir. Katanya Harun ni dia kata, wahai abangku, janganlah buat macam ni, malulah aku ditarik janggut di depan rakyat, di depan kaum sendiri, malulah. Nabi Musa punya marah, dia pun lepas. Kemudian apa dia kata?
siapa punya koja ni? Siapa punya koja ni? Jadi Nabi Harun pun kata, wahai Musa, sewaktu kamu pergi 600,000 orang ini dah tak dengar cakap aku dah. Bila aku cakap, mereka tak nak dengar dah. Mereka hanya dengar cakap seorang lelaki namanya Samiri, Musa bin Zafar. Jadi Nabi Musa bercakap, mana Musa bin Zafar? Ta'al jai, come here. Datanglah Musa bin Zafar. Nabi Harun ditarik janggutnya. Agak-agak apa Nabi Musa buat dekat Samiri? Sedangkan adik dia pun ditarik janggutnya. Apa dia buat dekat Samiri? Nabi Musa bila nampak Samiri, Nabi Musa kata apa? Ruh, keluar kamu dari kampung ini. Keluar kamu daripada kumpulan kami. Pergilah kamu. Maka Samiri pun keluar dan pergi begitu saja. Inilah yang pandangan sesetengah ulama kata, dia pergi ke mana Samiri? Dia keluar daripada kumpulan tu, ke mana dia pergi? Ini adalah banyak cerita. Ada ulama kata, dia itulah nanti, kenapa Nabi Musa lepaskan dia? Sebab dia itulah nanti akan menjadi Dajjal. Ada pula ulama kata dia ni pergi menghala ke belah Rusia. Daripada situ dia telah melahirkan ramai kaum. Daripada kaum-kaumnya terjadilah Ya'juj dan Ma'juj dan sebagainya. Cerita yang sebenarnya macam mana? Wallahu a'lam, kita tak tahu. Tapi dia keluar daripada kumpulan itu. Apa yang berlaku? Summa afauna ankum. Kemudian Allah memaafkan orang-orang Bani Israel. Tadi diorang ni dah menyembah patung berhala, dah lupa dah dengan apa yang Nabi Musa sampaikan. Kemudian apa Allah buat? Allah maafkan mereka. Punya sayang Allah dengan Bani Israel. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Apa maksud afauna? Afauna ni bukan maksudnya memaafkan, jangan silap Maaf ialah samiha. Maaf dalam bahasa Arab ialah samiha. Tapi kat sini Allah sebut afauna. Apa beza samiha dengan afauna? Samiha maksudnya I'm sorry. Ya Ustaz, lau samah, maafkan saya. Ismahli bi khuruj, maafkan saya nak keluar, boleh tak? Dalam bahasa Arab samiha maksudnya I'm sorry. Tapi Allah sebut perkataan afauna. Apa beza samiha dengan afwa? Afauna maksudnya ialah kosong. Dosa orang Yahudi telah hapus, kosong. Inilah nikmat paling besar sekali. Kita ni banyak buat dosa. Banyak buat dosa. Tapi mudah-mudahan bila matinya kita, Allah telah memadamkan segala dosa kita. Itulah nikmat yang paling besar. Orang Yahudi dah dapat. Allah padam semua dosa mereka. Kemudian Allah kata apa? Wa idh ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan kenangkanlah ketika kami turunkan kepada Nabi Musa kitab Taurat dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya, yang membezakan antara yang benar dan yang salah, supaya kamu mendapat petunjuk. Lepas daripada situasi ini, event ini, barulah Nabi Musa bagi tahu kepada orang-orang Bani Israel apa yang boleh, apa yang tak boleh. Disebabkan kitab masa tu belum turun, waktu mereka menyembah berhala tu, kitab belum turun, jadi Allah maafkan mereka. Sebab apa? Sebab mereka belum tahu. Okey. Jadi Nabi Musa pun bawalah kitab Taurat. Okey. Kita tengok sini ya. Kitab. Okey, kitab. Kitab ni dia bukan maksudnya kitab Al-Quran tu.
kitab kan? Itu namanya mashaf. Kitab ni kalau kita tengok ya, Nabi Musa alaihissalam dia tak dapat kitab. Dia dapat lauh. Lauh ni apa? Batu bersurat. Dia dapat batu bersurat. Nabi Muhammad pun waktu dapat ayat Al-Quran tak dapat kitab. Tak dapat. Sebab tu Allah sebut zalikal kitab. Bukan sebut hadzal kitab. Zalikal kitab la raiba fi. Itulah kitab. Ini kita dah bincang dulu. Allah tak sebut inilah kitab, Allah sebut itulah kitab. Sebab apa? Waktu diturunkan Al-Quran memang bukan dalam bentuk kitab. Kitab tak ada, semua masuk dalam otak aje. Sama juga dengan Nabi Musa, dia telah diberikan lauh, batu bersurat, bukannya kitab. Jadi Allah sebut kitab ni apa maksudnya? Kitab dalam ayat ni, aku telah menurunkan kitab, bukan maksudnya kitab itu. Kitab maksudnya ialah perundangan ataupun penetapan. Contoh dalam ayat Al-Quran, ayat tentang wajibnya puasa, Allah kata apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu untuk berpuasa. Jadi kitab maksudnya ialah perundangan ataupun penetapan. Telah ditetapkan kepada kamu untuk berpuasa. Ataupun tak ada ya? Oh, banyak ni. Banyak ni. Tak ada ya? Okey. Ataupun selalu dekat masjid dia guna perkataan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kitaban mawquta. Okey. Sesungguhnya solat itu telah ditetapkan waktunya. Waktu solat zuhur, waktu zuhur. Waktu subuh, subuh. Dah ditetapkan. Jadi kitab ni ialah penetapan. So dalam ayat ni Allah beritahu selepas daripada penyembahan lembu tadi, maka Allah telah menurunkan perundangan dalam bentuk ketetapan. Okey, boleh ya? Dan apa dia? Boleh lagi ke ni? Boleh lagi sikit lagi. Boleh lagi. Okey, kita tengok ya. Kitaban iaitu maksudnya penetapan. Dan juga kitaban ni kalau kita tengok Al-Quran okey. Apa fungsi Al-Quran? Fungsi Al-Quran ni apa? Bayyinatim minal huda wal furqan. Yang pertama, Quran ini adalah petunjuk. Yang kedua, penguat kepada petunjuk. Yang ketiga, pembeza. Ini kenapa Quran diturunkan. Satu hari ada seorang saintis namanya Dr. William Hay. Dr. William Hay seorang saintis daripada University Colorado. Dia ni adalah seorang yang pandai bab maritim, berkaitan dengan air lah, berkaitan dengan air. Jadi Dr. William Hay ni dia kata bab maritim ni memang ada satu benda yang saintis tak boleh nak jelaskan. Apa dia? Di Gibraltar dekat-dekat Spanyol ada satu kawasan lautan gabungan antara lautan Mediterranean dengan lautan Atlantik. Mereka ni tidak bersatu. Nak tengok kan dalam TV, dua laut bercantum tapi tak bersatu.
Satu laut daripada Mediterranean, satu lagi Atlantik. Memang nampak jelas, boleh tengok dekat YouTube. Siapa yang tak tahu, tapi rasanya semua tahu. Dia laut. Okey, kemudian tengah-tengah ni ada pemisah. Yang ini laut lain, yang ini laut lain. Yang ini ada ikan, yang ni pun ada ikan. Ikan sini tak masuk sini, ikan sini tak masuk sini. Okey. Jadi tengah-tengah ni dia ada macam, kalau bahasa kita, batas lah. Macam dia ada batas, macam ada dinding. Tapi tak ada dinding. Ayo. Okey. Yang daripada sudut sains ni, dia kata tak pening sangat. Sebab apa? Mungkin air yang ini dengan air ni dia tak bergabung disebabkan ketumpatan air yang berbeza. Air yang ini lebih masin daripada air yang ni. Air yang ni lebih panas daripada air yang ni. Jadi dia tak bergabung. Tak bergabung. Cuma yang Dr. William Hay pening ialah, katalah kita naik bot. Naik bot. Kemudian kita ambil cawan, kita ceduk antara air ni dengan air ni, kita ceduk. Bila kita ceduk, air tu bergabung pula. Tadi air tu terpisah. Tapi bila diceduk, air tu jadi bercampur pula. Dekat laut bergabung, tak bercampur. Tapi bila diceduk, bercampur pula. Pelik ni, macam mana benda ni boleh berlaku? Siapa yang menahan batas kat sini? Siapa yang tahan batas? Mesti ada satu kuasa yang menahan batas kat sini. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala sebut 1400 tahun dulu, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara dua laut itu, bila mereka bertemu antara satu sama lain, tidak akan bercampur. 1400 tahun dulu Allah dah bagi tahu Dr. William Hay bahawa ini semua ialah kerja Allah. Sebelum Dr. William Hay tu mengkaji ni, Allah dah bagi tahu dulu 1400 tahun dulu. Allah dah bagi tahu air memang tak bergabung. Disebabkan dia tak baca ke Quran, jadi dia enggak tahu. Dia pun pening kepala, macam mana boleh jadi macam ni. Kalau umat Islam senang je, apa nak pening kepala? Ni kuasa Allah, senang aja. Inilah bukti kuasa Allah. Yang dia pening kepala, macam mana boleh jadi macam ni, apa nak pening. Jadi apa yang kita nak cerita ni, Al-Quran itu adalah petunjuk, dan dia menguatkan petunjuk tersebut, dan dia membezakan ini bukan kuasa manusia, ini kuasa Tuhan. Dan siapakah Tuhan? Sesungguhnya Tuhan itu hanyalah Allah. Senang je. Tapi mereka tak nak ambil pelajaran. Okey, sambung lagi. Sikit lagi. Ayat yang ke-54. Kita masih lagi membincangkan tentang orang Yahudi tadi, kisah Yahudi tadi. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Dan kenangkanlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu semua telah menganiayai diri kamu sendiri dengan sebab kamu menyembah patung al-ijl, patung anak lembu itu. Maka bertaubatlah. Bertaubatlah kamu kepada Allah yang menjadikan kamu, iaitu dengan cara taubatnya, berbunuhlah kamu. Bunuhlah diri kamu sendiri. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu di sisi Allah yang menjadikan kamu, supaya Allah menerima taubat kamu itu. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, penerima taubat, lagi maha mengasihani.
ada timbul satu gerakan. Satu gerakan orang Kristian. Ini daripada dulu sampai sekarang. Orang Kristian dan orang Yahudi. Mereka ni berlakon. Konon-konon orang Kristian ni adalah orang Islam yang murtad. Dia berlakon, dia kata dia Islam tapi dah murtad. Masuklah dalam berita. Jadi pemberita pun tanya, ni belah-belah orang putih dah ni. Pemberita tanya, kenapa awak keluar daripada Islam? Dia kata Islam agama yang sangat zalim. Dia kata, padahal dia Kristian, tapi dia kata dulu di Islam. Saya keluar daripada Islam sebab Islam ni zalim. Kenapa zalim tu? Dia pun cakap apa? Tengok ayat Al-Quran ni. Ayat surah Al-Baqarah ayat ke-54. Apa dia tulis? Jadi pemberita itu pun baca. Sesungguhnya bertaubatlah kamu dan bunuh diri kamu. Bunuh. Kill yourself. Dia kata apa? Mana ada agama yang suruh bunuh diri? Enggak ada. Jadi dia kata apa? Islam ini zalim. Enggak boleh ni. Orang Yahudi pun masuk. Join sekali. Dia kata apa? Islam memang zalim. Tengok ni, memang disebut dalam Al-Quran. Tunjuk dekat TV. Tengok ni, memang zalim Allah ni. Islam ni memang jahat katanya. Meh kita nak sembang sikit. Kita sekolahkan sikit orang-orang macam ni. Ini, kisah ni disebut dalam Bible. Bible diambil daripada kitab Torah. Kitab Torah umurnya lebih kurang 3 ataupun 4,000 tahun yang dulu. Okey. Kisah ni Allah ambil semula daripada kitab Taurat sebagai peringatan kepada kita jangan jadi macam orang Yahudi. Okey. Sekarang ni hukuman bunuh diri kalau nak bertaubat bukan hukuman Islam. Ini adalah hukuman untuk Bani Israel. Jadi hukuman ni bukan Islam punya. Ini hukuman orang Yahudi punya. Boleh nampak tak? Ini kan cerita pasal Bani Israel. Umat Islam kita kalau nak bertaubat cukup dengan Astaghfirullah Rabbal Baraya pun Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah mengangkat dosa kita. Ambil wudu, setiap air yang menitis itu membawa dosa-dosa kecil. Ada tak Allah kata siapa yang nak bertaubat bunuh diri? Enggak ada. Ini cerita 3,000 tahun dulu sebab orang Yahudi tak nak dengar cakap Allah. Itu je. Jadi hukum ni bukan hukum orang Islam. Hukum ni orang Yahudi punya. Tiba-tiba orang Yahudi kata, apalah zalim ni Islam. Apa benda lah kamu ni? Bukan marah, sembang. Ni sembang. Boleh ke? Boleh macam tak setuju je. Setuju okey. Jadi kita tengok sini umat Nabi Musa disuruh dengan fi'il amar, disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbunuhan antara satu sama lain. Kalau kita tengok balik memang bunyinya zalim. Nak bertaubat, Ustaz, dia orang ni nak bertaubat, dah lupakan perbuatan yang keji tu. Jadi mereka nak kembali ke jalan Allah. Allah suruh bunuh diri pula. Kan kejam namanya tu, zalim. Allah Subhanahu Wa Taala, pemikiran Allah ni bukan macam manusia. Manusia ni pemikirannya sangat terbatas. Ada benda yang Allah kata kita nampak macam bagus tapi sebenarnya tak bagus. Tapi ada benda yang kita nampak tak bagus tapi Allah kata itulah yang terbaik. Contoh, orang yang berzina pada hukum hudud. Orang berzina ada dua jenis. Satu berzina sebelum kahwin, satu berzina sesudah kahwin. Orang yang berzina sebelum kahwin dengan orang yang berzina sesudah kahwin, hukum hududnya berbeza. Orang yang dah kahwin, dia kena ditanam tepi masjid. Badannya ditanam, tinggi kepala. Orang yang datang masjid,
ambil batu, campak batu dekat orang yang berzina. Kalau kita tengok Allah zalimnya, kesian. Kita kena dia ni jiran saya, takkanlah saya nak campak batu. Bagi kita nampak seolah-olah perbuatan tu tak baik. Tapi itulah hukum hudud. Kenapa? Kenapa baiknya hukum hudud ni? Tuan-tuan bayangkan ya. Kalau orang itu berzina dan dia mengaku kesalahannya, kemudian dia minta untuk diletakkan sebagai seorang yang menerima hukum hudud. Nanti bila dicampak batu, setiap kali batu tu melekat di kepalanya, setiap kali itu jugalah dosanya terhapus. Bila dia mati, masuk syurga. Jadi orang tanya, bukan kamu dulu berzina? Entah macam mana tak boleh masuk syurga. Macam mana boleh masuk syurga? Sebab dosa zina dia telah dihilangkan pada hukum hudud tadi. Tapi kalau dia berzina, masuk penjara. Masuk penjara 23 tahun. Dalam penjara. Nanti bila mati, buka mata masuk neraka. Tanya, kenapa saya masuk neraka? Sebab dulu kamu berzina. Bukankah saya dah kena penjara? Penjara bukan hukum Allah, bukan hukum hudud. Boleh nampak ya tuan-tuan? Jadi ada benda yang kita ingatkan, itulah yang terbaik. Sebenarnya tak. Sesungguhnya Allah sahaja yang mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Hari itu Allah telah menyatakan bagaimana cara yang terbaik untuk bertaubat kepada Allah, iaitu dengan bunuh diri. Macam mana cara bunuh dirinya? Takkanlah tiba-tiba nak bunuh diri gitu. Mesti ada cara. Allah, kalau nak tahu kita jumpa pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi kita berhenti dulu pada membincangkan ayat yang ke-54. Mudah-mudahan dengan perjumpaan kita malam ini mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan perjumpaan kita malam ini memahamkan kita tentang isi yang telah tertulis di dalam ayat suci kitab suci Al-Quran. Wabillahil hidayah wa taufik. Segala yang baik itu sudah semestinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang buruk itu sudah semestinya daripada diri saya sendiri, bahkan sebenarnya kedua itu adalah datangnya daripada Allah. Wabillahil hidayah wa taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.